Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ihsan bin Yusof. Saya dari unit PAI 1 Rendah. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu isu pelaksanaan pentadsiran bilik darjah dari aspek kualiti dan kredibiliti. Baik. Sebagai pendahuluan, pendidikan di Malaysia telah melalui fasa penambahbaikan dan juga satu perubahan telah berlaku setelah beberapa bentuk ataupun setelah beberapa peperiksaan yang dianggap penting sebelum ini telah pun dimasukkan sebagai contoh UPSR, PMR dan sebagainya. Maka sistem berorientasikan peperiksaan tersebut telah diubah kepada sistem yang taksiran yang berfokuskan kepada pencapaian dan penguasaan murid. Jadi pencapaian dan penguasaan murid-murid ini ditaksir secara adil, yang berterusan dan mengikut standard-standard yang telah ditetapkan. Namun cabaran dalam menerima perubahan pastinya tidak asing lagi. Maka pembentangan kali ini akan mengupas mengenai isu kualiti dan kredibiliti yang berlaku semasa dalam proses taksiran bilik darjah ataupun pentaksiran. Baik. Maksud, kita pergi kepada maksud PBD, pentaksiran bilik darjah, yang bermaksud pentaksiran berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Baik. Seterusnya, kualiti. Menurut Kamus Dewan, kualiti bermaksud darjah kecemerlangan, biasanya yang tinggi. Maksudnya adalah sesuatu yang mempunyai kualiti, bermutu, yang dikatakan terang serta jelas. Manakala bagi kredibiliti, sifat yang boleh dipercayai atau diyakini, ataupun boleh juga dikatakan sebagai kebolehpercayaan. Ini adalah maksud bagi perbincangan pada pembentangan kali ini. Baik. Kualiti dan kredibiliti. Kualiti pentaksiran bermaksud pentaksiran yang dibuat berupaya menghasilkan maklumat yang tepat dan dapat menunjukkan tahap penguasaan murid yang sebenar dalam pembelajaran tertentu. Maka pentaksiran yang berkualiti ini mesti menepati syarat-syaratnya, mesti mempunyai kualiti yang mana hasil daripada taksiran tersebut guru dapat menghasilkan ataupun mengumpul maklumat yang tepat, yang betul bagi merujuk tahap penguasaan murid yang sebenar. Manakala kredibiliti pentaksiran yang dijalankan bergantung kepada guru dan murid tersebut, sama ada dari aspek kepercayaan, ketulusan dan keupayaan sesuatu pentaksiran. Maka kerangka perbincangan ini saya pecahkan kepada kualiti dan kredibiliti. Kualiti saya pecahkan kepada bahan pentaksiran. Kualiti bahan pentaksiran, manakala kredibiliti yang diperlukan ataupun kredibiliti dari aspek guru dan murid. Seterusnya akan membawa kepada penyelesaian kepada isu-isu tersebut. Baik, kita pergi kepada isu kualiti. Saya nyatakan di sini adalah yang pertama sekali, item soalan yang digunakan untuk tujuan pentaksiran itu diragui, sama ada dari aspek kesahan ataupun kebolehpercayaan. Contohnya bagi ujian sumatif yang mana yang disediakan sendiri oleh guru. Bagi contoh apa yang berlaku sebelum ini, taksiran sumatif bagi tahap 2 sekolah rendah disediakan oleh pihak PPD ataupun GPN. Namun di peringkat tahap 1, maka ada sekolah disediakan oleh guru mata pelajaran tersendiri. Yang kedua, keupayaan dan kemahiran guru dalam membina
jadual spesifikasi ujian ataupun juga disebut sebagai GSU yang menepati kehendak standard kandungan. Maka proses membina GSU ini bukanlah sesuatu yang mudah kerana guru perlu merujuk kepada DSKP dan perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran yang terdapat dalam isi kandungan mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, kaedah pentaksiran yang dipilih oleh guru tidak mendapati kehendak objektif pembelajaran. Sama ada secara pemerhatian, lisan atau bertulis. Maka kaedah pentaksiran ini dikatakan terbahagi kepada 3. Sama ada pemerhatian, lisan atau bertulis. Maka kaedah-kaedah ini boleh dipilih oleh guru sama ada bagi satu topik ataupun satu standard kandungan yang diajar itu, guru boleh memilih salah satu sama ada guru hendak menggunakan kaedah pemerhatian bagi tujuan pentaksiran ataupun menggunakan kaedah lisan ataupun secara bertulis melalui soalan-soalan ataupun guru boleh menggunakan ketiga-tiga kaedah pentaksiran ini bagi mendapatkan hasil yang lebih mantap. Yang keempat adalah arahan pelaksanaan yang kurang jelas, terutama melibatkan pentaksiran secara digital maya. Saya tambah di sini adalah projek. Pentaksiran yang dijalankan ada sesetengah guru dia menggunakan kaedah secara digital, pentaksiran secara digital yang mana murid melaksanakan aktiviti tersebut ataupun latihan tersebut yang akan dijadikan sebagai pentaksiran oleh guru dilakukan oleh murid secara digital ataupun maya ataupun satu projek. Maka isu di sini adalah kualiti pentaksiran tersebut dalam melaksanakan murid-murid tersebut ketika melaksanakan sama ada murid mungkin melaksanakan pentaksiran tersebut di rumah dengan bimbingan ibu bapa. Jadi wujud isu yang mana kelancaran ataupun kesahan proses pentaksiran tersebut mungkin dibantu atau mungkin murid itu melaksanakannya secara sendiri. Jadi saya nyatakan di sini adalah 4 isu dari aspek kualiti pentaksiran. Seterusnya, cadangan penyelesaian bagi kualiti pentaksiran, isu-isu yang saya nyatakan di sebelum ini. Penyelesaian yang pertama dicadangkan di sini adalah guru perlu sesuaikan item soalan yang dibina dengan objektif pembelajaran. Maka item soalan pastinya perlulah menepati kehendak pembelajaran, objektif pembelajaran. Maka sekiranya objektif pembelajaran tersebut murid perlu menguasai ataupun murid boleh menyatakan 3 adab menghormati orang tua, maka item soalan yang dibina perlulah berkaitan dengan topik adab tersebut dan bersesuaian. Dari proses pembinaan sama ada penggunaan kata, soal, kata yang perlu digunakan. Ayat susunan ayat juga memainkan peranan dalam menjadikan sesuatu item soalan yang dibina itu berkualiti. Yang kedua, guru perlu memiliki kemahiran dalam membina jadual spesifikasi ujian. Sebenarnya sebelum guru membina item soalan, guru perlu membina jadual spesifikasi ujian terlebih dahulu. Maka item soalan tersebut adalah berdasarkan jadual spesifikasi ujian yang telah dibina. Maka bagi menghasilkan item soalan, bagi merujuk kepada isi pertama yang saya berikan, ia bermula dari pembinaan jadual spesifikasi ujian, yang mana GSU ini melalui proses-proses berpandukan di SKP, melihat isi kandungan dan sebagainya. Maka di sini memerlukan kemahiran pengetahuan guru
sama ada bagaimana ingin membina jadual spesifikasi ujian tersebut. Yang ketiga, guru perlu bijak dalam memilih bentuk pentaksiran dan kaedah yang akan digunakan. Maka bentuk pentaksiran tadi seperti yang saya nyatakan terdapat 3, sama ada lisan, pemerhatian dan bertulis. Maka guru boleh mempelbagaikan bentuk pentaksiran. Contohnya pada kali pertama guru mungkin boleh menggunakan kaedah secara lisan seperti soal jawab, sumbasaran dan sebagainya, ataupun kuis secara lisan. Kemudian bagi menepati ataupun mendapatkan maklumat yang lebih tepat, guru boleh laksanakan dalam bentuk penulisan dengan memberikan soalan secara bertulis. Baik. Yang keempat, guru perlu memiliki kemahiran membina soalan atau memberi arahan kepada tugasan pentaksiran yang hendak dijalankan. Bagaimana merujuk kepada isu keempat yang saya nyatakan sebelum ini, kemahiran membina soalan atau memberi arahan. Arahan yang jelas diberikan di dalam kelas, kemudian disertakan lampiran arahan, terutamanya pentaksiran yang dilaksanakan di rumah, bukan di dalam bilik darjah. Sebagai contoh, pentaksiran berasaskan projek. Guru memberi arahan apa yang perlu dilaksanakan oleh murid, apa yang perlu dilakukan oleh murid, apa yang perlu dihasilkan oleh murid. Maka arahan tersebut perlu disertakan dengan lampiran bertulis yang disalinkan pada kertas-kertas ataupun disebarkan melalui grup WhatsApp supaya maklumat arahan yang diberikan itu lebih jelas dan tidak menimbulkan kekeliruan bagi murid-murid semasa melaksanakan pentaksiran tersebut. Hal ini bertujuan supaya pentaksiran tersebut tidak menjadi sia-sia, pentaksiran tersebut berhasil dan mencapai matlamat yang hendak dicapai. Baik, kita beralih kepada isu credibility. Bagi isu credibility ini saya pecahkan kepada 2. Yang pertama, credibility bagi guru, dan yang kedua, credibility bagi murid. Di sini credibility bagi guru, yang pertama adalah keupayaan. Keupayaan guru ataupun kemampuan guru dalam menyediakan pentaksiran dan juga membina item soalan yang menepati spek kebolehpercayaan dan kesahihan yang tinggi. Ia berkait rapat dengan kualiti tadi. Maka apabila guru tidak berupaya menghasilkan pentaksiran yang menepati aspek kebolehpercayaan dan kesahihan, maka item soalan yang dibina tersebut tidak menepati piawaian ataupun kualiti yang sepatutnya. Yang kedua, penguasaan kemahiran. Hampir separuh daripada kalangan guru-guru tidak pernah menerima latihan atau pendedahan secara khusus atau secara formal. Ini saya dapati dari kajian yang saya dapati. Yang kajian tersebut ada menulis mengatakan bahawa hampir separuh daripada guru-guru tidak pernah menerima latihan atau pendedahan secara khusus ataupun secara formal dalam melaksanakan pentaksiran. Maka kebanyakan daripada mereka ini, apa yang mereka lakukan adalah mereka hanya merujuk kepada buku-buku panduan yang diperoleh sama ada dengan pembelian secara online, beli di buku ataupun download di mana-mana portal, dan juga di samping itu guru-guru ini mendapatkan maklumat daripada rakan sejawat mereka. Maka di sini timbul isu credibility seorang guru tersebut dalam penguasaan kemahiran melaksanakan pentaksiran. Kerana sesuatu perkara yang agak berat seperti pentaksiran ini perlu kepada kursus ataupun latihan ataupun bengkel yang mana guru
berada di tempat tersebut secara bersemuka, guru mendengar sendiri penjelasan daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab, pihak pentadbir atau pihak-pihak daripada PD atau yang berkaitan, bagi mendapatkan kefahaman yang lebih jelas. Dan pada masa yang sama, guru berupaya memberi memberi persoalan atau bertanya soalan yang mana mereka rasakan ada kekeliruan. Yang ketiga, saya nyatakan di sini adalah kesediaan. Kebanyakan guru tidak bersedia dengan tugasan pentadsiran dan beranggapan bahawa taksiran ini hanya menambahkan tugas guru. Ini banyak berlaku di kebanyakan sekolah di seluruh Malaysia, yang mana kebanyakan guru, hampir separuh, tidak bersedia dengan tugasan pentadsiran. Apabila mereka, guru-guru ini melaksanakan pengajaran dan pembelajaran, sesi pengajaran dan pembelajaran, mereka lebih fokus kepada aktiviti, mereka lebih fokus kepada objektif. Tetapi pada pentadsiran kebanyakan lebih terabai, kadang-kadang terlupa dan sebagainya. Ini kerana faktor yang kedua adalah guru tidak yakin dalam melaksanakan pentadsiran. Menimbulkan ketidakyakinan di sini adalah sama ada betulkah pentadsiran yang dilaksanakan ataupun sesuaikah pentadsiran yang dilaksanakan, ataupun bagaimana menjadikan pentadsiran tersebut menepati sesuai dengan isi kandungan pembelajaran. Baik, isu yang keempat adalah sikap seorang guru, yang mana guru kurang berkehendak dalam menambah pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pentadsiran pendidikan. Kebanyakan guru tidak memandang perkara ini sesuatu yang penting dan lebih akibat beberapa faktor seperti kekangan masa, waktu mengajar yang lebih dan yang padat dan sebagainya. Dan yang kelima adalah bias. Guru bersikap tidak telus dalam pemberian TP ataupun disebut sebagai tahap penguasaan atas alasan mengelak dari tekanan pihak pentadbir. Maka apabila menerima tekanan yang tinggi, maka guru-guru bersikap tidak telus dalam pemberian TP. Maka sebagai contoh, murid tersebut sepatutnya mendapat TP 1 atau TP 2 atas beberapa faktor. Namun guru tersebut terpaksa meletakkan pada TP 3 ataupun TP 4 bagi mendapatkan kedudukan yang selamat dari pihak pentadbir. Baik, isu kredibiliti bahagian 2 kepada murid. Saya pecahkan kepada 3, iaitu kesediaan murid, sikap murid dan kefahaman murid. Kesediaan murid adalah murid tidak bersedia untuk menjalani pentadsiran, sama ada dari aspek pengetahuan dan kemahiran. Kebanyakan murid kurang jelas apa itu pentadsiran dan apa itu, bagaimana sesuatu pengetahuan dan kemahiran dalam sesi PDP tersebut boleh ditaksir. Dan yang kedua, sikap murid. Murid tidak menganggap pentadsiran sebagai satu perkara yang penting, seperti mana sistem peperiksaan. Bagaimana peperiksaan, mereka menghafal, mereka membaca dan ada tempoh-tempoh masa tertentu. Tidak seperti pentadsiran yang sentiasa dijalankan, yang sentiasa dilaksanakan setelah sesuatu PDP dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah kefahaman murid. Kurang kefahaman diberikan kepada murid tentang proses pentadsiran. Kadang-kadang ia berlaku tanpa pengetahuan murid. Maka di sini murid melaksanakan dengan sambil lewa akibat kurang kefahaman tentang proses tersebut. Maka cadangan penyelesaian yang saya nyatakan di sini, di sebelah kiri ini adalah bagi murid, yang di sebelah kanan ini saya nyatakan adalah bagi guru. Kita lihat bagi guru perlu diberikan pendedahan secara berkala tentang kaedah berkesan dalam melaksanakan pentadsiran. Pendedahan seperti kursus bengkel, sama ada
di peringkat sekolah, di peringkat PBD atau di peringkat Jabatan Pendidikan Negeri. Guru perlu peka dengan perubahan yang berlaku terhadap murid agar tahap penguasaan murid sentiasa dapat dipertingkatkan. Maka proses pentaksiran ini adalah secara berterusan, bukan berlaku sekali atau dua kali, kerana tujuannya adalah supaya penambahbaikan dan tahap penguasaan murid itu dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Maka guru perlu peka dengan peningkatan yang berlaku di kalangan murid-murid. Yang seterusnya, yang keempat adalah guru perlu menguasai pengetahuan dan kemahiran isi kandungan agar dapat menyediakan bentuk pentadsiran bersesuaian dengan objektif pembelajaran. Ini isu bagaimana guru-guru di aliran perdana yang mengajar pada bukan bidangnya. Sebagai contoh, guru perlu mengajar guru pendidikan Islam yang perlu mengajar ataupun yang perlu mengajar mata pelajaran sains, matematik ataupun RBT, reka bentuk dan teknologi. Maka guru perlu memainkan lebih peranan di sini untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran mata pelajaran tersebut terlebih dahulu agar guru dapat mengenal pasti bentuk pentaksiran yang bersesuaian. Sama ada pentaksiran tersebut boleh dilaksanakan dengan ketiga-tiga kaedah pentaksiran secara lisan, bertulis dan pemerhatian ataupun salah satu daripadanya. Yang kelima, guru perlu menanam sikap ingin tahu dan berusaha menambah pengetahuan tentang pentaksiran. Pengorbanan yang perlu dilaksanakan, yang perlu dilakukan oleh guru adalah guru sedar kurang pengetahuan mereka dan guru perlu berusaha menambah pengetahuan tersebut. Sama ada merujuk kepada isi yang kedua saya berikan tadi, sama ada mengikuti kursus, bengkel dan sebagainya, yang mana ia melibatkan waktu-waktu rehat guru, sama ada waktu cuti dan sebagainya. Kerana bengkel dan kursus ini banyak disediakan oleh pihak-pihak pentadbir dan pihak-pihak tertentu, sama ada melalui online, secara Google Meet dan sebagainya. Banyak medium-medium yang disediakan yang boleh dipilih oleh guru mengikut kesesuaian masa guru tersebut. Dan yang terakhir, cadangan penyelesaian di sini adalah guru perlu mengekalkan kredibiliti dan bersikap profesional semasa menentukan tahap penguasaan murid. Guru tidak boleh mengetengahkan emosi ataupun sikap yang tidak profesional semasa memberikan TP ataupun menentukan TP murid tersebut. Kerana penentuan TP ini perlu menepati standard yang telah ditetapkan di dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran SKP bagi mata pelajaran tersebut. Maka di sini perlu bagi seorang guru tersebut mengekalkan kredibiliti, bersikap profesional. Baik, kita lihat di sebelah kiri tersebut, bagi murid perlu diberi pendedahan tentang pentaksiran yang akan diadakan agar murid sentiasa bersedia, yang seterusnya dapat meningkatkan tahap penguasaan murid. Sebelum proses pentaksiran itu dilaksanakan secara tepat ataupun secara jelas, guru perlu memberi pendedahan terlebih dahulu kepada murid tentang pentaksiran. Apakah itu pentaksiran, bagaimana ia dilaksanakan dan bagaimana proses penentuan pemarkahan yang akan diberikan. Kerana ia tentunya berbeza dari sistem yang sebelum ini yang berorientasikan peperiksaan, yang mana murid lebih berfokuskan kepada jumlah A yang mereka peroleh suatu peperiksaan. Dan cara mengukur, kaedah pengukuran bagi pentaksiran adalah berbeza kerana ia berpandukan kepada tahap penguasaan yang telah ditentukan melalui standard yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah murid perlu menanam sikap yang sentiasa ingin buat yang terbaik semasa aktiviti dan pentaksiran. Perkara ini perlu kepada bimbingan guru. Semasa proses PDP sedang dijalankan dan semasa
melaksanakan taksiran, guru perlu membimbing murid dengan memberikan peneguhan, membimbing murid agar sentiasa berusaha melakukan yang terbaik supaya taksiran yang dilaksanakan oleh guru tersebut mencapai hasrat yang diinginkan. Ini adalah cadangan penyelesaian yang saya cadangkan, yang boleh dicadangkan berkaitan dengan kredibiliti pentaksiran. Baik, akhir sekali adalah penutup. Isu yang berkaitan kualiti dan kredibiliti bagi pentaksiran bukanlah sesuatu yang baru di kalangan pendidik, terutamanya guru di sekolah. Ini telah lama berlaku di kalangan para pendidik terutamanya, yang mana ia sesuatu perubahan yang perlu diadaptasikan oleh guru terutama sekali. Namun perubahan positif boleh berlaku dengan peranan yang dimainkan. Peranan-peranan penting perlu dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, terutama sekali pihak pentadbir sekolah, guru dan ibu bapa. Maka jalinan kerjasama dari semua pihak ini pastinya mampu membentuk hasrat Kementerian Pendidikan dan juga Kerajaan Malaysia yang ingin membentuk kemenjadian murid sama ada dari aspek akademik, sahsiah dan sosial. Kerana peranan-peranan ini perlu sangat penting dimainkan oleh semua pihak, bukan sahaja guru, agar setiap yang dilaksanakan itu memberi manfaat dan kebaikan kepada murid-murid itu sendiri. Sekian daripada saya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.